Saat melangkah masuk ke terminal lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, kejutan pertama pun bermula. Walaupun jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, seluruh sistem lapangan terbang berfungsi dengan sempurna. Setiap kaunter pertanyaan mempunyai kaki tangan yang bersedia dan petugas pembersihan sentiasa memastikan setiap ruang yang dilalui penumpang kekal berkilau. Malah, di lapangan terbang Zurich, Switzerland, sebahagian perkhidmatan akan dikurangkan menjelang lewat malam, tetapi di sini keadaannya sangat berbeza. Apa yang paling mengagumkan adalah kecekapan mereka mengendalikan krisis. Menghadapi kemasukan pelancong yang luar biasa ramai, secara tiba-tiba kaki tangan lapangan terbang sedikit pun tidak panik. Mereka bertindak dengan teratur, seolah-olah sudah bersedia sepenuhnya untuk situasi seperti ini. Seorang kaki tangan darat Malaysia Airlines menghampiri kami. Apa yang mengejutkan ialah dia fasih berbahasa Jerman, sebuah pengaturan yang sangat teliti memandangkan kami dari Switzerland yang menggunakan bahasa tersebut. Cikgu, kami memohon maaf. Situasi di lapangan terbang NV dijangka berlarutan sehingga petang esok. Kami telah menyediakan hotel di pusat bandar Kuala Lumpur untuk Anda semua. Sepanjang 15 tahun saya membawa pelajar menjelajah pelbagai negara Eropah, saya tidak pernah melihat tindak balas sepantas ini. Kaki tangan itu memahami peringkat umur pelajar kami dan memberikan taklimat terperinci mengenai lokasi penginapan yang selamat serta jadual perjalanan untuk keesokan harinya. Sambil menunggu pemeriksaan imigresen para pelajar, sempat melihat kemudahan di lapangan terbang. Di mana-mana sahaja terdapat pameran yang memperkenalkan budaya Malaysia, daripada kraft tradisional sehinggalah karya seni kontemporari yang disusun dengan rapi. Lukas, 18 tahun, berkata dengan penuh kagum, "Cikgu, lapangan terbang ini sendiri sudah kelihatan seperti sebuah museum. Sistem pagar automatic auto shutter juga sangat mengagumkan, direka dengan sangat intuitif, sehingga pelajar dapat menggunakannya dengan mudah. Skrin paparan menyokong pelbagai bahasa, termasuk bahasa Jerman." Pelajar Switzerland yang sangat mementingkan ketepatan masa dan sistem berasa sangat kagum dengan kecekapan ini. Semasa menuntut bagasi, kami menemui sesuatu yang baharu. Papan elektronik gergasi memaparkan status bagasi secara masa nyata. Maklumat terperinci seperti ini jarang ditemui walaupun di lapangan terbang Switzerland. Sambil menunggu bas lapangan terbang ke Hotel Riak, wajah pelajar mula berubah. Kebimbangan awal mereka telah hilang digantikan dengan pandangan mata yang penuh rasa ingin tahu. Kira-kira pukul 12 tengah malam kami menaiki bas lapangan terbang. Ruang dalaman bas sangat bersih dan tempat duduknya selesa. Pemandu bas menyadari kami adalah pelancong asing dan dengan mesra menjelaskan dalam bahasa Inggris, perjalanan ke Kuala Lumpur mengambil masa kira-kira sejam, sila berehat dengan selesa. Selepas bas bertolak, pemandangan luar jendela mula terbentang. Walaupun sudah lewat malam, lebuh raya diterangi lampu yang mencukupi dan papan tanda jalan sangat tepat. Pemandangan malam di kawasan bandar raya benar-benar indah, tidak kalah dengan pemandangan malam di Geneva. Namun apa yang paling mengejutkan pelajar adalah perkara lain. Apabila melalui kawasan rehat lebuh raya, mereka melihat semua kemudahan masih terang benderang walaupun sudah dini hari. Emma bertanya dengan hairan, "Cikgu, nampaknya tempat itu beroperasi 24 jam. Di Switzerland, kebanyakan kedai sudah ditutup pada pukul 10 malam. Di dalam bas, pelajar-pelajar berbisik sesama sendiri. Ini sangat berbeza daripada apa yang kita bayangkan. Sistem mereka nampaknya sangat teratur. Kanak-kanak yang baru 2 jam tadi berasa gelisah kini sudah penuh dengan keterujaan." Tiba di hotel pada pukul 1.30 pagi, kami sekali lagi dikagumkan dengan ketelitian kaki tangan hotel semasa urusan daftar masuk. Dia mempertimbangkan peringkat umur pelajar dan mengaturkan bilik di tingkat yang tenang. Paling penting, ucapan selamat datang yang tulus itu sangat menyentuh hati. Walaupun kunjungan kami tidak disangka, mereka menyambut kami seperti tetamu yang telah lama dinantikan. Di dalam lift menuju ke bilik, saya terdengar perbualan pelajar. Tempat ini sangat sistematik, sama seperti Switzerland, malah mungkin lebih baik. Kata-kata ini keluar dari mulut pelajar Switzerland yang sangat bangga dengan ketepatan sistem mereka, membuatkan saya berasa sangat terkejut. Keesokan paginya pukul 6 pagi, saya terdengar suara beberapa orang pelajar di koridor hotel. Saya keluar dan melihat Lukas dan Nina baru pulang dari suatu tempat. Tangan mereka memegang kopi sandwich dan juga nasi lemak yang kelihatan sangat menyelerakan. Saya tertanya-tanya di mana mereka membeli barang-barang itu pada waktu begini, karena di Switzerland sukar untuk mencari kedai yang dibuka sebelum pukul 8 pagi. Lukas menjelaskan, mereka membelinya di kedai serbaneka convenience store tepat di hadapan hotel. Katanya kedai itu beroperasi 24 jam dan turut menjual makanan panas.
Saya memutuskan untuk melihat sendiri. Saya menaiki lift ke tingkat bawah dan keluar dari hotel. Benar tepat di hadapan terdapat sebuah kedai serbaneka. Walaupun baru pukul 6.30 pagi, kedai itu terang benderang. Apabila menolak, pintu masuk pemandangan yang menakjubkan terbentang. Walaupun ruangnya tidak besar, semuanya ada di situ, daripada air mineral, minuman, snack mie, segera hinggalah set bento dan salad yang disusun rapi di rak. Apa yang paling mengagumkan ialah makanan panasnya, nasi lemak bungkus, sausage, bebola ikan, sandwich, dan burger. Pelbagai menu sarapan tersedia. Juruang dengan mesra menawarkan untuk memanaskan makanan menggunakan ketuhar gelombang mikro. Di Switzerland, kedai serbaneka selalunya hanya menjual roti dan minuman, tetapi di sini sangat berbeza. Ia seperti gabungan pasar raya kecil dan kedai makanan segera. Mesin kopinya juga mengagumkan. Hanya dengan menekan satu butang, Anda boleh mendapatkan pelbagai jenis kopi daripada americano hingga latte, dan harganya sangat murah, kira-kira 1/5 daripada harga kopi di Switzerland. Malah ada sudut dengan meja dan kerusi untuk orang ramai bersarapan atau berehat. Saya membeli sebungkus nasi lemak dan secawan kopi lalu duduk di meja. Saat pertama kali merasai nasi lemak itu, rasa bahan-bahan segar memenuhi ruang mulut. Untuk makanan kedai serbaneka, kualitinya terlalu baik. Sambil melihat sekeliling, saya melihat pekerja pejabat singgah membeli kopi dan anak muda yang kelihatan seperti pelajar membeli sandwich. Bagi orang di sini, kedai serbaneka bukan sekadar kedai biasa, tetapi ruang kehidupan seharian. Di sebelah kaunter juga terdapat kemudahan pengambilan bungkusan. Malah saya melihat notis bahwa pelbagai bil utility boleh dibayar di situ. Sambil berjalan pulang ke hotel, saya berpikir, sistem di Switzerland mungkin tepat dan teratur, tetapi dari segi kemudahan convenience Malaysia, nampaknya setapak di hadapan. Pukul 9 pagi, saya dan pelajar menikmati sarapan di hotel. Di restoran, para pelajar rancak membincangkan tentang kedai serbaneka. Maximilian berkata dengan kagum, "Bayangkan pukul 3 pagi pun masih boleh beli makanan panas di kedai serbaneka. Ini mustahil di Switzerland." Lia pula menyifatkan kedai serbaneka itu seperti gedung membeli belah mini, di mana segala keperluan hidup boleh diselesaikan di sana. Selepas sarapan, kami memulakan penerokaan di Bandar Raya Kuala Lumpur. Tempat yang disyorkan oleh kaki tangan hotel ialah Menara Berkembar Petronas KLCC, mercutanda paling ikonik di Malaysia. Kami menaiki LRT. Di dalam kereta api, pelajar terus kagum dengan sistem pengangkutan Malaysia. Masa ketibaan tren sangat tepat sehingga ke saatnya. Penumpang beratur dengan tertib di belakang garis penanda di platform. Sistem kereta api Switzerland memang terkenal dengan ketepatan masa, tetapi LRT di Malaysia juga tidak kurang hebatnya, malah dalam beberapa aspek ia lebih teratur. Setibanya di stesen KLCC, kami berjalan menuju ke Menara Berkembar. Bangunan pencakar langit yang megah itu muncul di depan mata. Kami melangkah masuk ke dalam pusat membeli belah surya KLCC, sebuah ruang gergasi yang menggabungkan barangan mewah dan makanan. Mata pelajar terbeliak luas. Riak wajah mereka seolah-olah tidak percaya ada pusat membeli belah semegah ini di dalam bangunan. Sebagai pelajar Switzerland yang mementingkan sistem, mereka juga perasan cara pengurusan KLCC. Papan tanda yang jelas di merata tempat dan skrin sentuh untuk maklumat sangat memudahkan. Kami membeli tiket ke jambatan udara Skybridge dan dek pemerhatian. Sambil menunggu lift, saya melihat papan maklumat yang menyatakan ini adalah antara lift terpantas di dunia. Pintu terbuka dan kami melangkah masuk. Sebaik sahaja bergerak, telinga mula terasa berdengung kerana kelajuannya. Tidak sampai seminit kami tiba di tingkat atas. Pemandangan dari tingkap kaca sangat memukau sehingga kami terdiam. Seluruh lembah Klang terbentang di bawah kaki, dengan bangunan yang tidak terkira banyaknya melangkaui ufuk. Lian memandang keluar lama sebelum berkata, "Geneva juga cantik, tapi pemandangan bandar berskala besar sebegini adalah kali pertama saya lihat." Selepas puas menikmati pemandangan, kami turun ke Medan Selera. Memandangkan hari sudah tengah hari, perut pun sudah lapar. Medan Selera itu menghimpunkan berpuluh-puluh restoran dengan pilihan menu yang luas daripada masakan Melayu, Cina, India, hinggalah masakan Barat dan Jepun. Pelajar memilih masakan tempatan kerana kesan baik makanan kedai serbaneka semalam. Sementara menunggu pesanan, kami melihat menu yang semuanya mempunyai penerangan dalam bahasa Inggris. Tidak lama kemudian hidangan sampai. Nasi lemak dengan sambal yang berkilat, sate yang beraroma, dan mie kari yang pekat merangsang deria bau. Pelajar sangat terkejut kerana boleh menikmati makanan berkualiti tinggi setaraf restoran di sebuah Medan Selera. Maximilian berkata, "Di Switzerland makanan Medan Selera biasanya biasa-biasa sahaja, tetapi di sini rasanya sangat luar biasa."
Destinasi seterusnya ialah kawasan seni dan budaya di sekitar Pasar Seni dan RIXKL. Keluar sahaja, dari stesen kelompok bangunan bersejarah memenuhi ruang pandangan. Kami berjalan masuk ke kawasan yang kini menjadi pusat reka bentuk dan kreatif. Pelajar segera tertarik dengan kreativiti di dalamnya. Ruang pameran mengekalkan struktur lama tetapi ditambah dengan elemen reka bentuk moden gabungan lama dan baru yang sangat sempurna. Pameran reka bentuk kontemporari Malaysia sedang berlangsung memaparkan segala-galanya daripada perabot hingga produk elektronik. Apa yang menarik perhatian ialah karya yang memberi nafas moden kepada elemen tradisional seperti lampu meja, bermotifkan corak pribumi atau kerusi dengan warna kain batik. Selesai melihat pameran kami menuju ke kedai barangan kreatif. Sofia memilih set postcard yang menggunakan reka bentuk khat dan tipografi tempatan. Emma membeli buku nota dengan corak burung kelicap Malaysia yang dicetak emas. Saya membeli mug dengan reka bentuk corak jeruji tingkap tradisional yang dipersembahkan secara moden. Lukas memilih pemacu USB berbentuk durian yang sangat unik, manakala Nicholas memilih beg gitar semula dengan corak harimau Malaya yang ringkas tetapi menarik. Pelajar memilih cenderamata dengan penuh teliti, seolah-olah memilih produk reka bentuk sebenar, bukan sekadar cenderamata pelancong biasa. Juruang menjelaskan bahawa semua produk ini adalah karya pereka tempatan Malaysia yang ingin menerjemahkan budaya tempatan ke dalam bentuk moden. Meninggalkan kawasan itu kami berbincang. Maximilian berkata, Malaysia tidak hanya mengurung tradisi di dalam museum, tetapi menyerapkannya ke dalam kehidupan moden. Lia pula menilai bahawa daripada sistem pengangkutan hingga ke KLCC, semuanya sangat tepat teratur dan pada masa yang sama penuh dengan kreativiti. Pelajar Switzerland benar-benar memuji sistem Malaysia. Pukul 6 petang kami menuju ke Bukit Bintang untuk membeli belah kali terakhir. Kami telah menyelaraskan dengan pihak syarikat penerbangan bahawa kami akan bertolak ke NV petang esok. Bukit Bintang pada waktu senja sangat bertenaga dengan papan tanda neon berwarna-warni dan skrin LED besar yang mula menyala. Di kawasan pejalan kaki ia dipenuhi dengan anak muda dan pelancong asing. Suara pelbagai bahasa kedengaran di mana-mana. Pelajar berpecah mengikut minat masing-masing dan berjanji untuk berkumpul semula sejam kemudian. Sofia dan Emma menuju ke kedai kosmetik kerana mendengar produk penjagaan kulit Malaysia juga sangat bagus. Lukas dan Nicholas pula ke kedai pakaian berjenama untuk melihat tren terkini. Saya berjalan perlahan bersama Maximilian dan Lia sambil menikmati suasana malam. Di hadapan sebuah kedai aksesori juruang menyapa kami dalam bahasa Inggris. Apabila mengetahui kami dari Switzerland, dia menyambut kami dengan hangat dan memberikan diskaun khas. Kedai itu menjual aksesori bertemakan elemen Malaysia, seperti anting-anting bentuk wau bulan dan rantai bentuk bunga raya. Lia membeli sepasang anting-anting bunga raya dan memuji seni pertukangannya yang halus. Apabila tiba masa berkumpul, semua pelajar membawa beg membeli belah dengan wajah gembira. Sofia membeli banyak produk kosmetik jenama tempatan untuk dibawa pulang ke Switzerland. Lukas pula membeli sarung telefon dengan reka bentuk corak batik. Apa yang lebih mengejutkan ialah melihat wanita muda berjalan sendirian di jalanan dengan tenang tanpa rasa bimbang. Emma berbisik, "Di Zurich kami diajar supaya berhati-hati jika keluar malam sendirian, tetapi suasana di sini terasa sangat selamat." Dalam perjalanan pulang ke hotel kami singgah lagi di kedai serbaneka. Walaupun sudah pukul 10 malam, kedai masih terang dan stok makanan segar masih banyak. Semasa beratur, seorang pelanggan wanita di hadapan tersenyum kepada kami dan menyapa dengan mesra. Setelah membayar, kami berjalan pulang ke hotel yang mengambil masa kira-kira 10 menit. Jalan raya masih meriah dengan pekerja yang pulang lewat pasangan yang bersiar-siar dan anak muda yang berbual. Lampu jalan sangat terang dan CCTV dipasang di merata-rata tempat. Nicholas berkata, bandar lama di Bern juga selamat, tetapi Kuala Lumpur mempunyai suasana berbeza, lebih bebas dan penuh tenaga. Walaupun melalui lorong kecil berhampiran hotel pencahayaannya sangat baik, Maximilian sekali lagi kagum. Di Switzerland selepas pukul 10 malam sukar mencari kedai kecuali di stesen minyak. Di lobi hotel kami mengadakan perjumpaan ringkas untuk mengesahkan jadual esok. Pesawat ke NV adalah pada pukul 3 petang. Lukas mencadangkan supaya kami pergi ke Taman KLCC pada awal pagi. Pelajar lain bersetuju untuk menjadikannya aktiviti berjalan pagi terakhir kami di Kuala Lumpur. Di dalam lift Sofia berkata, membeli belah di Bukit Bintang sangat menyeronokkan kerana semua kaki tangan sangat mesra dan fasih berbahasa Inggris. Lia pula menekankan tentang aspek keselamatan.
Tidak banyak bandar di mana wanita boleh bersiar-siar dengan bebas dan selamat pada waktu malam. Di dalam bilik saya mengemas bagasi sambil memandang keluar jendela. Kuala Lumpur masih berkilauan dengan lampu neon. Walaupun hanya 2 hari kami telah mengalami banyak perkara. Ini adalah sebuah negara yang tepat dan teratur seperti Switzerland, tetapi lebih bertenaga dan hangat. Hari ini segala prasangka saya terhadap tempat ini telah berubah sepenuhnya. Pagi terakhir kami berjalan di Taman KLCC. Sudah ramai orang berjoging dan warga emas melakukan tai chi. Pemandangan pagi yang sangat damai. Lukas kagum melihat ruang hijau yang begitu luas di tengah-tengah pusat bandar. Ini seperti oren di tengah padang pasir bandar. Kami terus berjalan dan melihat taman itu dijaga dengan sangat baik. Kolam ekologi mempunyai pelbagai burung air dan pokok-pokok yang rimbun. Apa yang paling menarik perhatian ialah kebersihannya. Walaupun ramai orang menggunakannya, tidak nampak satu pun sampah. Nicholas memerhati lantai dengan teliti dan terkejut kerana tiada puntung rokok atau tisu pun. Ini menunjukkan kualiti civic masyarakat yang tinggi. Kami duduk di sebuah kafe terbuka di taman itu. Sambil menghirup americano yang hangat, saya mengimbas kembali perjalanan 2 hari ini. Saya teringat kegelisahan semasa mula-mula mendarat di KLIA. Dahulu kami tidak tahu apa-apa tentang Malaysia, tetapi bermula dari lapangan terbang, semuanya adalah kejutan yang indah, sistem yang sempurna, orang yang peramah, dan persekitaran yang bersih. Kami bangga Switzerland adalah negara ketepatan dan keteraturan, tetapi Malaysia sedikit pun tidak kalah, malah dalam beberapa aspek lebih menonjol, terutamanya budaya 24 jam mereka. Sofia bersuara, "Saya tak tahu sama ada pergi ke NV ini keputusan yang betul." Wajahnya menunjukkan dia mahu tinggal lebih lama di sini. Pelajar lain mengangguk setuju. Maximilian memuji kecekapan pengangkutan awam dan kebersihan kemudahan awam di Malaysia yang setanding dengan Switzerland. Lia sekali lagi menyebut tentang keselamatan malam, manakala Emma memuji budaya pemakanan dan kualiti medan selera yang luar biasa. Kami kembali ke hotel untuk daftar keluar. Bagasi kami kini lebih banyak dengan produk kosmetik cenderamata kreatif dan snack Malaysia, semuanya adalah kenangan berharga. Kaki tangan kaunter bertanya tentang pengalaman kami. Saya menjawab, ia sangat hebat. Walaupun kunjungan ini tidak dirancang, ia adalah pengalaman terbaik setakat ini. Dia tersenyum dan berkata, "Selamat datang kembali." Keikhlasan itu menghangatkan hati saya. Di dalam bas ke lapangan terbang pelajar-pelajar, dia memandang keluar jendela, jelas berat hati untuk pergi. Nicholas berbisik, "Suatu hari nanti saya pasti akan datang lagi." Lukas pula mempertimbangkan untuk menjadi pelajar pertukaran di Universiti Malaysia, manakala Sofia dan Emma mahu mempelajari bahasa Melayu. Kanak-kanak yang 2 hari lalu tidak tahu apa-apa tentang Malaysia kini sudah jatuh cinta dengan negara ini. Setibanya di KLIA, perasaannya berbeza sekali dengan kali pertama. Dahulu rasa asing dan gelisah, kini rasa akrab dan rindu. Selepas urusan daftar masuk, pelajar-pelajar melihat sekeliling seolah-olah mahu mengingati setiap sudut lapangan terbang. Di pintu berlepas mereka berkongsi gambar dan kenangan. Maximilian berkata kepada saya, "Perjalanan ini mungkin menjadi pengalaman paling istimewa dalam hidup saya." Pesawat berlepas. Dari jendela KLIA semakin mengecil dan garis pantai Malaysia mula kelihatan. Lukas melambai tangan tanda selamat tinggal. Selepas lebih 2 jam penerbangan kami tiba di NV. Saat keluar dari lapangan terbang, riak wajah pelajar berubah pelik. Walaupun NV adalah destinasi asal, kami rasa kecewa jauh lebih besar daripada rasa gembira. Di dalam bas ke hotel pelajar, hanya membincangkan tentang Malaysia. Malah semasa melihat pemandangan di NV, mereka terus membandingkannya dengan Kuala Lumpur. Kami berada di NV selama 5 hari. Kami melawat tapak bersejarah dan merasai budayanya, tetapi hati pelajar tetap tertinggal di Kuala Lumpur. Setiap kali menggunakan kemudahan awam, mereka akan membandingkan kebersihan tandas, ketepatan masa pengangkutan, dan kecekapan sistem panduan dengan pengalaman mereka di Malaysia. Semasa makan malam, mereka merindui kualiti makanan dan layanan mesra di Kuala Lumpur. Pada waktu malam mereka sangat berhati-hati kerana tidak boleh berjalan bebas di jalanan seperti di Malaysia. Pada hari ketiga, Sofia secara jujur memberitahu saya bahawa dia lebih menyukai Malaysia berbanding NV. Pelajar lain juga mempunyai perasaan yang sama. Kami berbincang serius malam itu. Maximilian menunjukkan perbezaan sistem, di mana Malaysia jauh lebih efisien dalam pengurusan kemudahan awam dan sistem 24 jam. Lia menyebut tentang rasa bimbang untuk keluar malam di NV, manakala Nicholas merindui keramahan semula jadi orang Malaysia. Selepas 5 hari di NV, kami pulang ke Switzerland. Setibanya di lapangan terbang Geneva, ibu bapa menyambut kami.
Mereka terkejut melihat perubahan pada anak-anak mereka yang kelihatan lebih matang. Di dalam kereta, pelajar terus bercerita tentang Malaysia, sehingga ibu bapa mereka berasa hairan namun tertarik. Minggu seterusnya di sekolah sesuatu yang luar biasa berlaku. Pelajar mula memuat naik video dan foto perjalanan Malaysia di media sosial, ketepatan masa LRT, budaya kedai serbaneka tengah malam, dan keselamatan wanita berjalan malam menjadi topik hangat. Stesen televisyen tempatan Switzerland menghubungi saya untuk menemu ramah pengalaman para pelajar. Pasukan televisyen datang ke sekolah dan menemu ramah mereka secara individu. Lukas dengan yakin berkata, di hadapan kamera Switzerland terkenal dengan ketepatan, tetapi sistem Malaysia juga tidak kurang hebatnya. Sofia bercerita tentang kejutan melihat wanita ke kedai serbaneka pada pukul 2 pagi dengan selamat. Nicholas menerangkan tentang kemudahan sistem 24 jam, manakala Maximilian memuji layanan mesra dan kebersihan tandas awam. Lia pula menunjukkan cenderamata bermotif tradisional yang dibelinya di Kuala Lumpur sebagai bukti Malaysia pandai memelihara tradisi secara moden. Selepas rancangan itu ditayangkan, ia menimbulkan impak besar dalam masyarakat Switzerland. Tanggapan terhadap Malaysia berubah sepenuhnya daripada sebuah negara yang hanya dikenali sebagai hub teknologi kepada sebuah negara maju yang mempunyai sistem yang cekap dan tahap keselamatan yang tinggi. Apa yang lebih mengejutkan ialah perubahan pada pelajar. Lukas mendaftar kelas bahasa Sofia menyelidik program pertukaran pelajar di Universiti Malaysia, manakala Nicholas dan Maximilian berminat dengan peluang latihan industri di syarikat Malaysia. Ibu bapa yang dahulunya ragu-ragu kini menyokong keinginan anak-anak mereka untuk belajar di Malaysia. Bagi saya sendiri, pengalaman ini sangat bermakna. Sepanjang 15 tahun mengajar, saya telah ke banyak tempat di Eropah, tetapi tidak pernah mengalami perjalanan sebegini. Ini adalah pengalaman istimewa yang dianugerahkan oleh pendaratan kecemasan yang tidak disangka. Saya berasa bangga dapat menunjukkan dunia baharu kepada pelajar saya. Di Malaysia, mereka menemui sesuatu yang melangkaui ketepatan sistem, yaitu kehangatan dan rasa selamat. Kini apabila mengenangnya kembali, hati saya penuh dengan rasa syukur. Ribut petir yang menghalang kami ke NV sebenarnya telah membimbing kami ke Malaysia, di mana kami mempelajari pengajaran hidup yang berharga. Malaysia kini menjadi tempat yang istimewa, buat kami tempat yang ingin kami kunjungi lagi, untuk memahaminya dengan lebih mendalam. Bagi 20 pelajar sekolah antarabangsa Geneva, Switzerland, Malaysia, adalah sebuah keberuntungan yang ditemui secara tidak sengaja. Walaupun hanya 48 jam yang singkat waktu itu telah mengubah hidup mereka. Pelajar dari negara ketepatan Switzerland telah memuji sistem Malaysia dan menemui kehangatan di sebalik sistem tersebut. Ini adalah detik paling bernilai dalam kerjaya perguruan saya selama 15 tahun, sebuah hadiah yang dibawa oleh hujan lebat di NV. Ia adalah detik istimewa di mana ketakutan bertukar menjadi emosi yang menyentuh hati dan kesulitan bertukar menjadi rahmat. Terima kasih kerana mendengar kisah penemuan luar biasa pelajar Switzerland di Malaysia. Jika Anda berminat dengan kisah-kisah yang menyentuh hati seperti ini, sila tekan butang langgan dan suka. Sokongan Anda adalah kekuatan untuk kami menyampaikan lebih banyak kisah yang menghangatkan jiwa. Kita akan bertemu lagi dengan kisah yang lebih bermakna di masa hadapan. Terima kasih atas tontonan Anda.